سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in muka surat 97, petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yanbaghi al-istirkha'u li'alla yabqa atharuha fi tadha'ifi syarjil maq'adah. Sayugianya dia terjemah dengan istinja. Dia terjemah dengan istinja. Salah tu. Bukan istinja, istirkha. Dia terjemah gini. Sayugianya istinja dilakukan dengan cermat. Wayam bagi dan sayugia. Sayugia ni ai wa yutlabu wujuban. Saya dengan makna dituntut hal keadaan tuntutan tu tuntutan yang wajib. Sayugia ni tuntutan yang wajib. Wayang bari sayugia. Makna sayugia di sini ini ada tuntutan yang wajib. Apa dia yang sayugianya? Al-istirkha. Al-istirkha ni teran. Al-istirkha teran. Dia terjemah dengan istinja dilakukan kecemak. Itu kena wak bulat tu. Sayugianya istirkha. Istirkha ni teranglah terang. Push apa baik. Dia kena apa ni? Remuk tu apa? Bahasa tulis sini remuk keluar sedikit. Apa? Faham tak? Dia remuk. Apa? Ada tak? Remuk. Ni saya tulis kot Jawi. Remuk keluar sedikit. Padahal dia kena teran sedikit. Kena teran. Tu kata push tu, teran sedikit. So kenapa sayugia tuntutan yang wajib kena istirkha ni? Agar sisa-sisa najis tidak ada yang masih tertinggal pada lipatan-lipatan di tepian lubang dubur. Di tepian lubang dubur. Supaya agar sisa-sisa najis tidak ada yang masih tertinggal pada lipatan di tepian lubang dubur. Lepas tu kurungan apa ditulis tu tak boleh nak baca dah. Baca kan jadi bunyi pelik pula, salah ditulis. Ada maksud ditulis tu. Apa ni? Hak dia sarjil maq'adah ni hak khipuk tu lah. Hak khipuk di dubur. Khipuk faham khipuk? Faham khipuk tau? Faham khipuk. Lepas tu hak remuk tadi tak faham? Tak apalah. Dia gini. Dia sekarang ini bicara istinja daripada selepas dia buang air besar, berok.
Istinja, istirkha ni selepas daripada buang air besar. Masa kita nak istinja, masa mencangkum atas dua kaki tu, dia kena teran sedikit atau istirkha, teran sedikit. Kenapa wajib kena teran sedikit? Supaya dia kembang molek, tak ada tinggal najis di lipatan-lipatan hok khipuk di dubur. Maksud dia gitu. Hak ni hak istinja daripada berok lah. Istinja dari berok. Dia sekarang ni masuk bicara bab istinja. Istinja ni membersihkan najis yang keluar daripada dua jalan dengan air ataupun dengan batu. Itu istinja. Yang kita sebut secara kampungnya basuh berok, basuh kencing. Tak betul. Sebab boleh sebut kata basuh, satu alat sahaja yang digunakan, air. Sekarang ni istinja bukan dengan air sahaja, air ataupun batu. Batu boleh tak ada air? Bukan boleh tak ada air. Walaupun tepi laut sekalipun, walaupun tak ada uzur pun, kita daripada menggunakan air, syarak membenarkan istinja dengan batu. Kalau air tak ada, wajib istinja dengan batu. Bukan harus dah, wajib istinja dengan batu. Kemudian barulah mana afdal, istinja dengan air dengan istinja dengan batu. Itu baru bicara bab afdal. Mana yang afdal, istinja dengan air ataupun istinja dengan batu? Itu bicara bab afdal. Tapi istinja ni dengan air ataupun dengan batu, walaupun air banyak sekalipun. Jadi kalau istinja letak makna basuh berok, basuh kencing, air je lah, batu tak diguna. Kemudian pula istinja ni bukan basuh berok, basuh kencing, menyucikan najis yang keluar daripada dua jalan, berok ke, kencing ke, darah ke, apa ke, keputihan ke, dah kira lah. Keadaan ni sekarang istinja ni bukan berok kencing sahaja, najis yang keluar daripada dua jalan. Air kencing, tahi, itu hak ghalib. Hak nadir, hak jarang-jarangnya, kemungkinan keluar darah, kemungkinan keluar keputihan, kena istinja dah. Cuma hak ghalibnya air kencing dan tahi, itu hak ghalib. Hak adah dia panggil, hak adah. Hak adahnya air kencing, tahi, itu adah. Tapi istinja ni bukan hanya menyucikan air kencing dan tahi, bukan. Najis yang keluar daripada dua jalan tu. Cuma hak adah, air kencing, tahi. Hak nadir, hak jarang-jarangnya, umpama darah contohnya, istinja juga. Jadi kalau sebut kata basuh berok, basuh kencing, basuh tak betul dah. Lepas tu berok kencing je. Lepas tu kalau darah, kalau keluar keputihan, dah istinja lah tu. Jadi istinja ni membersihkan akan najis yang keluar daripada kubul ataupun dubur. Kalau mau hadapan atau belakang, dengan air ataupun dengan batu, tu istinja. Istinja diwajibkan apabila keluar tu keluar yang mulawis dipanggil, yang bergelomok, yang bergelomok keluar tu, yang memang khaliknya keluar memanglah. Ke ada keluar tahi yang keras macam batu, tak ada tinggal apa pun di tempat keluar, berlaku. Kalau berlaku seumpama tu, tidak wajib istinja, sebab tidak ada yang bermulawis, dia tidak bergelomok. Tapi jarang berlaku lah. Dia kalau bergelomok ni, walau qalilan, sikit je tinggal, maka wajib istinja. Hak tak bergelomok ni maknanya dia keluar tu tak tahulah, batu keluar orang kali. Batu keluar.
tahi tu umpama batu, tak ada tinggal apa pun, maka tak wajib istinja. Kalaulah pula yang keluar tu bukan najis, yang keluar ni contoh je ni, yang keluar tu benda yang mutanajisun, benda yang suci yang bercampur, yang bergelomok dengan najis, tahi. Keluar apa? Keluar cacing. Cacing lah, cacing rawik apa ke? Kalau dulu-dulu memang adalah cacing tu. Kalau sekarang ni, kalau cacing pun, kalau budak tu makan ubat cacing, cacing tu akan mati dan hancur dalam perut, dia tak akan keluar cacing hidup. Adapun zaman dulu, kalau budak makan ubat cacing, senyum tu zaman mak berkali senyum dok. Tu zaman hok zaman hok tua sikit lah, tua sikit. Kalau makan ubat cacing, orang apa ni? Tok berok. Tok berok ah. Tok berok ah. Lah mana boleh tok berok? Tahan ni. Lah mana boleh tok berok? Sehari. Sehari pun tak boleh dah. 2 hari. Sebab apa tok berok? Oh, kalau dia berok, dia keluar hidup-hidup. Keluar hidup-hidup. Tu gok meraung ah. Orang tua lah pula kena ambil tarik buat keluar. Dia keluar hidup-hidup. Tu zaman dulu. Tu mak senyum. Gitu lah. Kan tak? Dia keluar hidup-hidup gitulah. Meraung lah. Tu kata dok berok tu. Tapi dok berok lama mana? Orang sekarang, budak sekarang tau. Dia makan ubat cacing. Cacing tu akan mati dalam perut dan dihancur, keluar tak sedar. Keluar tak sedar. Kalau kita katalah keluar cacing. Cacing bukan najis. Tapi cacing ni dia bergelomok dengan najis. Dipanggil mutanajisun, kena najis. Bila keluar je cacing, menyebabkan di tempat keluar bergelomok dengan najis, maka wajib istinja. Kalau keluar cacing tu, cacing tak ada najis di dia, maka tidak mengotori tempat keluar, tidak bergelomok tempat keluar, maka tak wajib istinja. Tapi biasa kalau cacing kau memang dia bergelomok dengan najis lah. Dia akan menyebabkan di tempat keluar tu ada tahi, maka tu wajib istinja. Asalnya keluar cacing tak wajib istinja, tapi dia menyebabkan bergelomok tempat keluar dengan tahi, maka tu wajib istinja lah. Itu contoh lah. Nak contoh benda lain, keluar butir nangka ke butir cempedak kelek pula jadinya. Tak ada dah orang. Keluar butir rambutan rakyat. Orang sekarang ni tak kenal dah rambutan rakyat. Dia ada rambutan kerajaan je. Kenal rambutan rakyat? Kenal rambutan rakyat? Tak kenal rambutan rakyat? Dia kenal rambutan kerajaan. Rambutan rakyat tu hok mani-mani, hok kecil, hok dia punya rambutan dengan butir tu dok lokoh. Pandai dok lokoh. Tidak lokoh pandai ni. Kita kena telan dengan butir-butir. Tu baru kenyang lah. Tapi sekarang ni wallahualam lah, ada tak lagi pokok rambutan tu. Sebab mungkin tak apa laku lah. Dia mani, tapi dia berair sikit. Cuma dia kena telan dengan butir-butir, sebab dia tak lokoh. Lepas tu keluar butir tu contohnya, kalau ada lah. Kalau ada. Keluar benda yang suci yang bergelomok dengan najis, kalau mengotori tempat keluar, maka wajib istinja. Wajib istinja. Sekarang ni bicara bab istinja dengan air. Istinja dengan air ni, apabila kita istinja dengan air, dia kena membersihkan tempat keluar tu sampai kehilang dia punya sifat, hilang dia punya zat jirim, dan hilang dia punya sifat. Sifat yang biasanya adalah sifat bau. Dia kena hilangkan sifat bau ketika kita istinja. Kalau nak menghilangkan sifat bau, dia kena menggunakan alat umpama sabun, maka wajib dia menggunakan sabun. Dia tak wajib menggunakan sabun. Dia tidak wajib menggunakan sabun. Sama juga dengan kita basuh najis. Basuh najis, dia tak wajib menggunakan sabun. Kita istinja dengan air, tak wajib menggunakan sabun. Kita wajib menghilangkan sifat. Umpama sifat bau, umpama sifat warna. Tiba-tiba sifat bau, sifat warna
Yang wajib dihilangkan ni tak hilang melainkan kena guna sabun. Barulah wajib menggunakan sabun. Ada ni. Dia istinja dengan air, kita basuh najis yang lain dengan air, tak wajib menggunakan sabun, tak wajib menggunakan bahan alat. Tapi pada masa kita istinja dengan air, pada masa kita basuh najis yang lain, wajib istinja dengan air dan juga basuh najis hingga hilang sifat. Itu kewajipan. Tiba-tiba sifat tu tak hilang melainkan kena guna sabun. Jadi wajib kita menggunakan sabun. Jadi ketika kita istinja dengan air tanpa menggunakan sabun, bersih dah, hilang dah dia punya sifat. Tak payahkan sabun lah. Cuma macam mana kita nak pastikan hilang sifat? Macam nak pastikan hilang sifat umpama bau? Takkan kita bukan masalah, takkan kita nak cium, memang tak boleh nak buat pun. Boleh? Nak cium bau kedok, boleh buat? Tak boleh. Mana siapa dia punya tak boleh. Lepas tu macam mana nak macam ni, nak menyempurnakan kewajipan istinja dengan air sampai ke hilang sifat. Nak hilang sifat ni macam mana? Dengan ghalabatuz zon, kuat sangkaan di hati. Tak wajib yakin, kuat sangkaan di hati. Dan kita gosok walaupun tanpa menggunakan sabun, kita gosok sangkaan di hati ni kuat dah sangkaan di hati. Habis dah sifat dengan cara kita basuh tu, maka berhenti, suci dah, cukup. Dia hanya dengan ghalabatuz zon. Kau nak yakin kau payahlah nak kena cium, nak kena apalah tempat tu, dah. Hanya ghalabatuz zon. Padahal sama juga dengan kita menyucikan najis yang lain, gitu juga. Dia ghalabatuz zon, bukan yakin. Cuma hilang sifat tu lah. Macam masa istinja dengan air ni, memang dah buat macam mana? Kita nak tengok macam mana. Hanya kita guna air, gosok, kuat jangkaan di hati, hilang dah sifat, berhenti. Baik dah tu sadah istinja dengan air. Istinja batu dia akan bicara kemudian mana afdal istinja dengan air batu, kita akan cerita kemudian. Kemudian bila kita istinja ni pula, ketika istinja wajib kita kena istirkha. Istibra' lain. Istinja, istirkha, istibra'. Istinja, istirkha, istibra'. Istibra' ni apa? Terjemahan tu tak pandai apa. Istibra' ni apa? Kita nak pastikan keluar habis. Dengan umpama berdehem, dengan umpama bangun duduk, dengan umpama uruk dengan urut 3 kali daripada umbi, dengan jari tengah tu di bawah, ibu jari tu di atas, ibu jari di tengah, jari tengah di bawah, kemudian ibu jari di atas. Dalam setengah kitab, jari telunjuk di bawah, ibu jari di atas. Dua tu. Sama ada jari tengah di bawah, ibu jari di atas ketika uruk daripada umbi tu lah. Uruk kemaluan tu lah. Itu dia panggil apa? Istibra' dia panggil. Nak pastikan habis keluar. Kalau orang perempuan, dia uruk daripada atas. Dia uruk daripada atas. Atas kemaluan hadapan dia tu. Uruk daripada atas. Orang lelaki dia uruk kemaluan dia. Tapi uruk masa istibra' tu uruk dengan pelan-pelan lah. Dia tak boleh uruk kuat-kuat, mati pucuk, tak ada obat pula, payah pula jadinya. Itu dia panggil apa tu? Istibra'. Ni istirkha. Istinja. Istirkha ni kita teran sedikit. Kita teran sedikit. Sekarang kita sudah mencangkung atas 2 kaki, yang mana disunatkan istinja
ketika qada hajah. Ketika qada hajah disunatkan ketika qada hajah mencangkung atas dua kaki. Ada ni, disunatkan ketika qada hajah mencangkung atas dua kaki. Bila mencangkung atas dua kaki, dia sudah terbuka. Halaqah dubur, bulatan dubur sudah terbuka. Kawasan hadapan kemaluan perempuan sudah terbuka pada masa qada hajah. Pada masa istinja terbuka tu disuruh istirkha, terang sedikit. Terbuka dah, tapi masa istinja disuruh terang. Wajib sayugia tu wajib terang sedikit. Ni mencangkung antara dua kaki dah. Adapun sekarang banyak orang qada hajah duduk congok atas tandas tinggi. Bila duduk congok atas tandas tinggi, tempat tu tidak akan terbuka. Tempat tu tidak akan terbuka. Pada masa qada hajah pun tok lawas. Ke apa? Lawah. Ada lawah. Dia tak laju sebab dia tertutup. Itu bicara masa qada hajah. Ni kita bicara pada masa istinja. Sekarang tempat yang terbuka pada mencangkung atas dua kaki itu adalah anggota zahir badan. Tempat yang terbuka masa mencangkung atas dua kaki, yang tertutup pada masa kita berdiri, terbuka pada masa mencangkung atas dua kaki, sama ada di bulatan dubur ataupun di kemaluan hadapan perempuan, yang terbuka tu dia panggil anggota zahir badan, bukan anggota batin. Bila anggota zahir badan, kita bicara sekarang istinja, maka wajib dibersihkan pada tempat anggota zahir badan. Ini pada membicarakan istinja. Pada membicarakan mandi wajib sama juga. Apabila yang terbuka di halaqah dubur, kalau hadapan perempuan pada masa mencangkung atas dua kaki anggota zahir badan, maka wajib diratakan air di tempat tersebut ketika mandi wajib. Ada ni. Ini kita bicara bab istinja. Sama juga bicara bab mandi wajib. Pada masa berdiri, kawasan tersebut tertutup. Seperti batin, tidak dihukumkan batin, dihukumkan anggota zahir badan. Kan kita kan kalau bab membersihkan najis, wajib bersihkan najis pada badan, pakaian, tempat solat. Badan, pakaian, tempat solat. Pakaian jelas, tempat solat, tempat yang bersentuh dengan tubuh dan pakaian kita pada masa kita solat, itu tempat solat. Badan, mana badan? Yang wajib dibersih, dia disucikan dari najis. Kita nak solat ni, mana badan? Sebab syarat sah solat, suci badan, pakaian, tempat daripada najis. Mana badan? Anggota zahir badan. Mana anggota zahir badan? Termasuk di bulatan dubur, di kemaluan hadapan perempuan yang terbuka pada masa mencangkung atas dua kaki. Itu anggota zahir badan. Ketika mandi wajib, mana ketika membersihkan najis, mana anggota zahir badan? Dalam mulut. Itu anggota zahir badan. Kalau termakan najis mughallazah, termakan babi, maka wajib dia kena berkomor dengan air 7 kali, air tanah sekali. Berkomor, bukan telan. Sebab dalam ni dipanggil anggota batin, tidak wajib disucikan dengan najis. Yang wajib disucikan najis adalah anggota zahir badan. Ni dalam mulut sampai ke makhraj kha, itu anggota zahir badan. Adapun di tengkok ni dia panggil anggota batin badan.
Bukan kata termakan babi dikena telang air tanah, tidak ada. Sebab tengkok anggota batin. Dalam mulut anggota zahir badan. Dalam bak najis. Dalam bak najis. Dalam bak mandi wajib, dalam mulut anggota batin, bukan anggota zahir. Ketika kita mandi wajib, sunat saja kita berkomoh-komoh. Sunat saja kita masukkan air ke dalam hidung. Sebab dalam mulut, dalam hidung anggota batin ketika mandi wajib. Tapi mazhab Hambali, dalam mulut, dalam hidung anggota zahir badan ketika mandi wajib. Mazhab Hambali mandi wajib berkomoh-komoh, wajib memasukkan air ke dalam hidung. Sebab dipanggil anggota zahir badan, termasuk dalam mulut, termasuk dalam hidung. Itu mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i, ketika mandi wajib, dalam mulut, dalam hidung anggota batin, bukan anggota zahir yang wajib diratakan ketika mandi wajib. Dalam bak najis dipanggil anggota zahir. Kita fokus pada anggota zahir badan. Ni hak tempat yang terbuka ketika mencangkuk atas dua kaki, wajib dibersihkan ketika istinja. Bukan setakat itu saja, bahkan sayugianya diwajibkan ketika dia nak istinja daripada tahi, daripada begok, dia kena istirha, teran sedikit biar terbuka. Masa tu barulah dia istinja. Ada ni masa qada hajah mencangkuk atas dua kaki dah. Masa qada hajah ni, pada masa istinja ni dia kena istirha sedikit, terang sedikit. Jangan terang banyak-banyak, keluar gembong, tak masuk pula jadinya. Terang sedikit saja. Jangan sekali-kali dia memasukkan jari ketika istinja. Itu tidak ada.